Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, manusia ni dia ada macam-macam cerita. Kita tahu cerita kita, kita tak tahu cerita orang. Orang tahu cerita dia, dia tak tahu cerita kita. Jadi masing-masing ni ada cerita. Dia puas hati, dia tak puas hati dekat satu orang, dia ada cerita. Bukan kerana kawan tu jahat, bukan kerana kawan tu berakhlak buruk, bukan. Tapi dia ada cerita dia. Pasal apa? Dia ada history dia yang menyebabkan dia tak suka kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita dah baca 3-4 hadis cerita tentang Nabi SAW. Dia dengan sahabat-sahabat dia cukup sayang. Tapi kita hari ini, kita duduk dalam satu masyarakat, dalam satu dunia yang menghadapi krisis kasih sayang. Ni kita ni, tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Satu orang tidak dianggap beriman kepada Allah, Nabi kata, selagi mana dia tak sayang saudara dia macam dia sayang diri dia. Dia mau apa orang buat kat dia, dia mau orang bersangka baik dekat dia, jangan bersangka buruk kat orang. Dia mau orang hormat dia, jangan dia tak hormat orang. Dia tak mau orang fitnah dia, orang cerca dia, orang cela dia, orang kata benda-benda tak elok kat dia. Maka dia jangan cela, jangan cerca, jangan kata tak elok kat orang. Dia tak mau orang buka aib dia, dia jangan buka aib orang. Kalau sekiranya kita macam tu, maknanya kita sayang orang macam kita sayang diri kita. Macam mana kita tak mau orang rosakkan nama baik kita, macam itulah kita jangan rosakkan nama baik orang. Bila sampai tahap tu, kita sudah ikut apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini ada di kalangan kita anak tak sayang mak bapak. Ada, tuan-tuan. Dia tak sayang kepada mak bapak dia. Dan ada dalam masyarakat kita hari ini, ibu bapa hilang sayang kepada anak-anak dia. Mula dia sayang, tak tahu apa hal, lama-lama hilang sayang kepada anak dia. Kita duduk dalam masyarakat hari ini, ada suami yang tak sayang isteri dia. Ini kita duduk dalam masyarakat hari ini di mana ada isteri yang semakin hari semakin tawang hati dengan laki dia. Kita duduk dalam masyarakat, abang, kak, adik tak ada kasih sayang. Abang kita, kak kita, adik kita sudah jadi macam orang lain. Macam orang lain. Tak macam abang, tak macam kak, tak macam adik, macam orang lain. Demikian hal adik jadi tak tahu apa benda, dia jadi tak sayang abang dia, dia tak sayang kak dia. Dia jadi macam tu. Kita duduk dalam masyarakat, guru sudah tak sayang murid dia. Dan kita duduk dalam masyarakat yang anak murid sudah tidak hormat guru dia. Kita balik test anak-anak di rumah. Kata abang, siapa nama form teacher abang hari ni? Tanya guru kelas dia, siapa nama guru kelas abang hari ni? Dan nama apa tu tapi perempuan lah, tuan-tuan. Form teacher dia tak tahu nama. Kita tanya, form teacher tak mengajar abang ke? Mengajar. Dia mengajar apa? Dia mengajar maths, dia mengajar matematik. Oh, nama apa? Nama apa tu? Perempuan lah, tapi perempuan pakai cerimata. Tuan-tuan tahu dah, anak ni dia tak hormat guru. Kita sampai hari ni, tuan-tuan, umur dah nak pergi 60 dah, kita ingat lagi cikgu sekolah rendah kita. Kita ingat lagi. Kita ingat lagi kalau tanya hang masa darjah 3 lalu siapa mengajar sejarah. Kita ingat lagi sampai hari ini. Bukan kata cikgu sejarah, tanya hang dulu masa darjah 5, darjah 6 masuk gimnastik dah. Kata masuk, siapa nama cikgu gimnastik? Kita boleh sebut lagi sampai hari ini. Kita boleh sebut. Orang tua tu dah tak ada dah meninggal dah berapa lama dah. Kita ingat dia lagi. Budak hari ini, guru kelas dia duk mengajak dia hari-hari, dia tak tahu nama. Ini krisis yang duk ada dalam masyarakat kita hari ini. Kita sedang, kita tak sedang, itulah cerita dia.
Murid tak hormat cikgu. Mereka boleh pakat kawan mereka berapa orang tunggu di luar, cikgu keluar, mereka balon cikgu ni. Budak hari ni. Kalau sama anak ibu bapa sudah tidak ada kasih sayang, kalau di antara suami isteri sudah tidak ada kasih sayang, kalau di antara guru dengan murid sudah luntur kasih sayang, tuan-tuan boleh mimpi kah, boleh harap kah sesama orang Islam ni boleh ada kasih sayang? Oh tuan-tuan, kita hari ini selfish. Kita hari ini sedang tak sedang kita selfish. Kita kira kita aja, kita tak peduli orang lain. Hari-hari tengok dalam newspaper, boleh keluar berita anak tikam mak. Tuan dah baca? Masya Allah. Anak tikam mak. Tak kira apa sebab dia. Kerana dia penagih dadah ke, kerana dia mabuk ke, itu soal lain. Soalnya dia anak yang dipitikam tu mak. Kita boleh baca dalam newspaper hari ini, pak benakan bunuh anak benakan umur 2 tahun. Umur 2 tahun pak benakan bunuh. Kita boleh baca hari ini jiran pecah rumah jiran. Duduk satu taman, duduk satu row. Dia boleh pecah rumah jiran. Dan bila dapat tangkap, mak pak dia pergi jadi lawyer mempertahankan anak dia. Ini masyarakat yang kita duduk hari ini. Kerana parking lot di kawasan rumah flat boleh jadi bergaduh dua keluarga besar. Parking lot tu, kawan nak duduk rumah ground floor, dia pergi bubur timba, tanda kata hak tu dia punya. Kawan duduk tingkat atas, dia kata hang bila yang hang pajak tempat ni, hang bayar ke apa ke, dia balik dia alih timba, dia parking kereta dia. Jadi hal selfish. Masing-masing penting diri sendiri. Masing-masing tak peduli orang lain. Tuan-tuan, itu masyarakat kita duk hari ini. Hari ini adik-beradik ditimpa musibah, jiran tetangga ditimpa musibah, kawan rakan kita ditimpa musibah. Kita tak simpati, kita boleh kata padan muka dekat dia. Tuan-tuan boleh bayang tak masyarakat apa yang kita duduk-duduk hari ini? Masya Allah tuan-tuan, masjid punya kuliah pengajian tiap-tiap malam. Di mana silap, di mana tak kena dia? Ni Masjid Pahim ni jadual kuliah tu dia nalam yang besar. Bubuh bukan sekeping, berapa keping duk ada itu. Penuh tiap-tiap malam kuliah. Tapi pasal apa masyarakat macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan kita ni? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita bina balik hubungan baik sesama kita. Bina balik. Tak mahu ni semua hak kita duk sebut contoh, hak duk keluar dalam surat abang, hak kita duk baca ni, kita tak mahu benda ni berterusan. Kita start balik, kita bina balik hubungan baik sesama kita. Kita satu agama, kita satu bangsa. Kalau satu lidi tidak boleh buang satu lungguk sampah, tapi kalau lidi-lidi ini bersatu menjadi satu penyapu, dia boleh buang lungguk sampah tu sikit-sikit. Satu hari dia boleh hilang lungguk sampah yang ada di depan. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kita tak boleh buat baik, kita tak boleh nak bawa keluar duit tolong dia, kita tak boleh nak pergi jumpa bermanis muka dengan dia, jangan kita cerca dia, jangan kita maki dia, jangan kita fitnah dia, jangan kita rosakkan hubungan kemasyarakatan kita dengan dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 120 bawah sekali. Masalah dia kata orang kafir musyrikin yang mati di perang Badar itu 70 dan yang ditawan juga 70. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita perang Badar. Semua orang familiar dengan perkataan Badar ni. Semua orang familiar. Saya dulu belajar College Islam Kelang. Di College Islam ada satu badan, dia panggil Badar. Badar short form kepada Badan Dakwah dan Rohani College Islam Kelang. Badar. Asal daripada nama apa?
Nama Perang Badar. Pasal apa perang tu dipanggil Perang Badar? Kerana di lokasi berlaku perang itu ada satu telaga. Tuan-tuan, orang Arab, telaga ni satu benda yang sangat berharga sebab dia duduk negeri tak ada air. Bila ada telaga, bila ada wadi, kawasan yang ada air, itu satu kurnia Allah kepada mereka. Sama macam kita daripada Madinah, kita nak mai ke Mekah, nak buat umrah ke, nak buat haji ke apa ke semua, kita akan singgah di satu tempat nama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Bir tu daripada perkataan bi'run. Bi'run makna dia telaga. Abyar plural dia, telaga-telaga. Orang Arab, telaga ni important dalam hidup mereka. So yang kata Perang Badar ini, ada satu orang nama dia Badar. Dia korek telaga di situ. Dinamakan tempat itu Badar. Berlaku perang di situ, dinama Perang Badar. That's it. Itu asal cerita dia. Berlaku hari Jumaat. Perang Badar ni adalah perang pertama yang terpaksa dilalui oleh umat Islam. Padahal Islam masih lagi sikit, minoriti pada masa itu. Dia berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi baru 2 tahun, tahun yang kedua masuk ke Madinah. Jadi perang ni. Jadi pula 17 Ramadan, tengah puasa. Bila difardukan puasa ke atas umat Islam? Bila? Bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Maknanya Syaban Ramadan. Bulan Syaban difardukan puasa, bulan Ramadan sudah jadi perang. Perang dalam bulan puasa. Sudahlah perang itu perang pertama, berlaku pula dalam bulan puasa. Umat Islam pula sikit, minoriti pada masa itu. Dahsyat, getir yang terpaksa dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perang Badar di antara perang yang Allah sebut dalam Quran. Bukan semua perang yang jadi Allah sebut dalam Quran, tapi Badar di antaranya, Hunain di antaranya. Ada beberapa perang sahaja yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Tuhan kata, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah sebut dalam ayat tu, dan sesungguhnya Allah sudah tolong kamu ketika perang Badar. Perang Badar ni Allah masuk campur, Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi dalam perang Badar. Siapa kata? Allah sebut benda ni dalam Quran. Kata Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi. Wa antum adhillah. Pasal hampa pada masa tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina. Pasal apa kata para sahabat pada masa tu lemah? Pasal apa? Pasal bilangan tentera Islam 313 orang. Ada riwayat kata 310. Daripada 313 orang itu, 82 muhajirin dan 231 sahabat Ansar, orang Madinah. Mereka ni lawan dengan musuh seramai 1000 orang. Musuh dah ada 1000 orang. 300 orang nak lawan 1000 orang dengan segala kekurangan yang ada. Azan. Dah. 1000 orang lawan dengan 300 orang. Macam mana? 300 pula, 300 yang serba kekurangan. Kuda ada 2 ekor aja dalam perang Badar. Tentera Islam ada kuda 2 ekor. Dan mempunyai unta 70 ekor untuk carry segala barang keperluan dan di samping naik dan sebagainya. Hak lain berjalan kaki. Nak pergi lawan dengan 1000 orang yang kelengkapan dia, Allahu Akbar, Tuhan saja yang mengetahui. Ini perang Badar. Dan akhirnya dalam Sahih Al-Bukhari kata, Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang. 70 orang yang mati itu tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib saja 18 orang. Dia saja bunuh 18 orang. Ni yang kata Ali bin Abi Talib ni. Tangan dia saja 18 orang mati. Di pihak Islam 14 orang yang mati syahid.
Tuan-tuan, ini sejarah yang kita kena tahu. Sampai hari ini perang Badar ni selain dia dipanggil Ghazwatu Badrin, perang Badar, dia juga dipanggil sebagai Badar Al-Kubra, dipanggil. Perang Badar yang besar. Besar ujian kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang dia jenis otak dia jenis suka fikir macam-macam. Kan? Macam baru ni saya kuliah di Taman Brown. Satu orang mai tanya lepas habis kuliah. Ustaz, saya kena duduk terfikir. Dia kata apa dia? Apa siapa? Dan dia kata syurga neraka ni ada tak lagi? Dia fikir benda aku tu kan. Oh, saya kata ada dah. Mana kita tahu kata ada? Ada orang dia jenis macam ni kan. Bagi kita dah duduk baca, so kita tak kisahlah benda tu. Tapi ada orang dia nak kata dia ni kritis ke ataupun dia apa tak tahu. Dia kata syurga neraka ni bertitik saya ada lagi bertitik. Saya kata ada lah. Apa bukti? Kata ada. Kita duduk baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Burung ababil ni dia bawa batu-batu dari neraka sijil. Kalau neraka tak ada, mana burung ni nak ambil batu tu main lempar? Maka ada lah. Oh betul tak no? Apa betul? Saya pula duduk balik 2 hari tak ada orang duduk fikir benda macam ni kan. Syurga dia syurga pula lah kan. Dia macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada benda kita disuruh fikir, kita fikir hak tu. Hak benda kita tak disuruh fikir, tak fikir. Sayang tenaga kita ni, kita guna untuk benda yang bermanfaat. Jangan duk fikir benda yang pelik-pelik ni. Baik.